Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Fakihah binti Muhammad Fauzi. So, hari ini saya diberi peluang untuk share kepada adik-adik tentang perjalanan sebuah kerjaya. So, sekarang ni saya akan cerita pengalaman saya lah. Macam mana saya bekerja sehingga sekarang. Daripada saya start belajar, lepas habis SPM, lepas tu seterusnya sambung belajar di universiti dan seterusnya bekerja. Okey, so selepas SPM, selepas dapat ijazah SPM, saya sambung belajar di Asasi Universiti Malaysia Sarawak. So, basically Asasi di Unimas ada dua pilihan. So, pilihan yang pertama adalah Asasi Sains Hayat dan pilihan yang kedua adalah Asasi Sains Fizikal. So, saya mengambil jurusan Asasi Sains Hayat selama 1 tahun. So basically Asasi Sains Hayat ni dia bercabang untuk menjadi seorang yang more kepada kerjaya yang berkaitan dengan sains. Okey. Contohnya macam doktor, nurse. Contohnya macam doktor, nurse, ahli saintis tu dia more kepada research lah, maksudnya mengkaji. So jadi saya menjurus kepada kajian. So saya sambung belajar di Unimas, mengambil ijazah jurusan yang khusus kepada bioteknologi sumber. So bioteknologi sumber ni basically dia menjurus kepada makmal. Dia menjurus kepada kajian tentang sesuatu perkara yang kecil. Macam tu lah. Dia macam mau kepada genetik, mau kepada, dia menjurus kepada benda perkara-perkara yang kecil lah. Macam tu. Tapi di Unimas juga ada pilihan yang lain. Contohnya sains haiwan, sains tumbuhan, sains akuatik, iaitu macam hidupan laut, dan juga sains kimia sumber. Okay, next. Saya belajar di Unimas selama 3 tahun. So, apa yang saya belajar dalam bioteknologi sumber ni selama 3 tahun, antara kelas yang saya adalah saya akan belajar tentang food bioteknologi, maksudnya bioteknologi makanan. Saya belajar tentang sains haiwan pun ada, dia akan masuk sikit-sikit lah. So dia tidak khusus kepada haiwan sahaja ataupun tumbuhan. Dia khusus kepada perkara yang lebih kecil, macam tu. Maksudnya kajian tentang genom, genetik, macam tu lah. Okay, so selepas 3 tahun saya belajar di Unimas, bermula kerjaya saya sebagai selepas saya belajar di Unimas selama 3 tahun, alhamdulillah saya grad sebagai seorang yang memegang ijazah sarjana muda dalam bidang sains bioteknologi sumber. Okey, seterusnya selepas saya habis belajar dalam bidang sains bioteknologi sumber, saya apply kerja dan first kali kerja yang saya dapat adalah bekerja sebagai sales assistant. Dia macam tak ada kaitan kan, belajar bioteknologi sumber tapi kerja sales assistant. Tapi kita grab dulu apa yang kita dapat. Okey, kita ambil pengalaman dulu, kita tambah dalam resume kita dulu. Okey. So, saya bekerja di sebuah farmasi swasta di Kuantan lah. Saya tinggal di Kuantan. So jadi saya bekerja sebagai sales assistant tu banyaklah yang saya belajar. Saya belajar tentang ubat, sebab kita kan bekerja dalam bidang farmasi kan. So kita kena tahu berkaitan dengan ubat, kita kena tahu berkaitan dengan makanan tambahan, suplemen. So kita kena tahu juga bacaan-bacaan yang lain lah. Contohnya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah, bacaan kolesterol. So saya serba sedikit menimba ilmu lah semasa saya bekerja di farmasi tersebut. Okey, seterusnya
Saya bekerja di farmasi tersebut selama 4 bulan lah. Saya ambil pengalaman. Itu first time jugalah saya menjadi cashier. Saya jaga duit, saya kira duit. So kita kan dulu tak belajar, kita tak ada pengalaman. Tapi bila kita dah habis belajar, kita sambung, kita ambil pengalaman grab dulu apa yang ada. So itulah pengalaman yang saya dapat semasa saya bekerja di farmasi. Okay, seterusnya saya apply kerja di klinik. So di klinik saya start bekerja sebagai pembantu klinikal. Okay, pembantu klinikal ni dia more kepada kita tolong doktor, tapi kita tak boleh ambil darah. Yang ambil darah hanya yang ada CJ. Contohnya macam pembantu pegawai perubatan, MA, medical assistant, dan juga staff nurse, jururawat. So siapa yang ada staff nurse, siapa yang ada MA, jurusan yang ambil betul-betul bidang tu, yang ada CJ, baru boleh ambil darah. Tapi kita yang tak ada basic, kita hanya assist doktor. Kita tolong doktor apa yang doktor perlukan lah time tu. Okay, so di klinik juga saya bekerja menguruskan pesakit. Maksudnya saya daftar pesakit, saya berkomunikasi dengan pesakit. Macam kita tahulah macam mana kita nak handle manusia macam tu. Itu adalah satu pengalaman lah bagi saya bila saya bekerja dalam bidang pengurusan kesihatan ni. Macam tu. Okey, selepas 6 bulan saya bekerja sebagai pembantu klinikal. Seterusnya saya naik up sikit. Saya jadi pembantu farmasi di klinik yang sama, klinik swasta yang samalah. So sewaktu saya sampai sekarang lah saya jadi pembantu farmasi. Itulah kerjaya saya sekarang. So basically apa yang saya buat, apa yang job scope saya sebagai pembantu farmasi adalah saya akan jaga stok ubat. Saya akan pastikan pengeluaran ubat cukup untuk diberikan kepada pesakit. Apa yang doktor request kena adalah. So jadi kita kena tahulah pengeluaran ubat tu macam mana. Memandangkan sekarang pun ada wabak COVID. So kita kena tahu pengeluaran ubat lebih ke kurang ke. Kita kena tahu, tengoklah melalui sistem yang ada lah, sistem klinik yang ada. Okey, seterusnya saya juga yang akan order ubat. Saya kena tengok ubat apa yang diperlukan. Kalau ubat tu perlukan banyak, saya kena order lebih lah, macam tu. Seterusnya kalau dalam apa-apa jua bidang lah yang kita ceburi, kita tak akan lari lah daripada buat report. Maksudnya kita akan dia akan ada penulisan report. Maksudnya apa yang kita buat. So mostly pekerjaan memang akan ada lah untuk menulis report tu. Dia tak kira lah, dia tak boleh lari daripada statistik. Macam tu. Okay, so sepanjang saya so basically kalau nak dilihatkan perjalanan sebuah kerjaya saya ni, saya belajar bidang lain, saya bekerja dalam bidang lain. So tapi kalau ada siapa yang nak tahu lebih mendalam tentang bahagian farmasi, mungkin boleh rujuk kepada ahli farmasi yang lain yang boleh share lah, yang akan share kepada adik-adik semua, lah. So mungkin apa yang saya share ni, farmasi di kerajaan dan farmasi di bahagian klinik swasta dia mungkin berbeza, sangat banyak berbeza. Sebab farmasi di farmasi di klinik kerajaan dia perlukan betul-betul yang belajar farmasis. Tapi kalau yang di klinik swasta, dia akan develop kita, macam tu. Dia akan tengok, dia akan develop lah kita punya communication, kita punya pengalaman. So kita akan improve diri kita secara automatik. So tak kira lah. So lastly, sepanjang perjalanan ni saya banyak belajar lah. Tak kira lah kita belajar dalam bidang apa sekalipun, kita nak kerja apa sekalipun selepas ni, kita kena ingat lah rezeki tu ada di mana-mana.
So dia tak semestinya kalau kita belajar dalam bidang sains kita kena kerja dalam bidang sains. Sebab ada je kawan-kawan saya yang lain belajar dalam bidang sains tapi sekarang buat bisnes yang besar. Maksudnya join bisnes, buat bisnes yang lain. Tak pun ada je yang bekerja sebagai sebagai audit, sebagai panel yang menjaga, yang ada juga kawan saya yang bekerja sebagai cikgu. Macam-macam lah kita boleh jadi. Kita tak akan menjurus kepada sesuatu kita tak akan menjurus kepada sesuatu kejayaan tu dengan apa yang kita belajar. Maksudnya apa yang kita belajar tu tak semestinya apa yang kita akan jadi. Lainlah kalau awak ambil jurusan yang macam profesional. Maksudnya macam kita ambil medik, dia akan teruslah kita tahu dia akan jadi seorang doktor. Tapi di Unimas juga, tadi saya tak cerita, di Unimas juga sekarang ni kita ada jurusan kejururawatan dalam ijazah. Dulu kita ada diploma je, tapi sekarang memang universiti awam dah disediakan untuk jururawat. Okay, macam tu. So itu saja yang saya boleh kongsi untuk kali ini. Harap dapat memberi manfaat kepada adik-adik semua, dapat buka minda adik-adik semua. Apa yang kita belajar sekarang kita boleh apply di masa yang akan datang. Macam tu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.